Kitabus Shalah muka solat 09. Kosong apa? Kosong 10 kan? 9. Tang mana? Yang ke-7. Muka surat 9. 9 terus ni. Muka surat 9, yang ke-4, yang ke-5, yang ke-7. Kita masuk dalam bab bersuci. Bab suci ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darini amin. Ini kita bicara dalam bab yang masuk dalam bab wuduk dan juga mandi, fardu mandi ya. Dia ada 12 perkara lah. Syarat nak berwuduk dan mandi ya, dia campur sekali. Baik, kita tengok yang ke-7. Nak qala mu'allif rahimahullahu taala, yang ke-7-nya hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Tu makna tu. Air tu kena mengalir. Jangan sapu. Bila kata bersuci, kita kena faham makna basuh. Basuh tu macam mana? Bila air mengalir atas anggota yang kita nak basuh. Sapu, hak tak mengalir, ambil tu, sapu. Dia tak sama mengalir dengan sapu. Macam kita kata, kita nak ambil wuduk atas kapal terbang. Kan? Kita nak ambil wuduk. Kita ambil air, tuang di sini. Kemudian kita letak, kemudian kita sapu di muka kita. Jangan pula lagi kita tuang air, celup air, sapu tu bukan basuh. Air tu kena mengalir. Tu dia kata di sini yang ke-7-nya hendak ni orang yang nak basuh tu. Hendak mengalir, hendaklah mengalir air. Air tu kena mengalir di atas tempat yang kita nak basuh. Tu kadang-kadang ingat cucu kencing di rumah. Kena pula anak-anak yang nak makan macam-macam cucu kita. Kita pergi mop saja. Gonyo. Kemudian habis mop gonyo, benda tu jadi kering. Kemudian kita pergi ambil wuduk, tak pakai kasut, kita pergi pijak atas najis. Najis tak nampak, hukum najis dia panggil najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis pada hukum. Ayat kencing tu najis berat. Kecuali kanak-kanak lelaki yang hanya makan susu mak dia saja, 2 tahun ke bawah. Kalau kanak-kanak perempuan tak. Bersalin dia duduk najis pertengahan. Kanak-kanak perempuan tak. Kanak-kanak lelaki dia panggil najis ringan, mukhaffafah. Kanak-kanak perempuan dia baru keluar pada perut mak dia, dia masuk najis pertengahan dah, mutawasyithah. Macam mana nak suci je? Kena guna air yang suci, dan air yang suci boleh guna untuk bersuci. Dia panggil air mutlak. Dia tidak kait dengan benda lain. Dia tak kait dengan tebu, ayak tebu. Dia tak kait dengan limau, ayak limau tak. Dia tak kait nyok, ayak nyok tak boleh. Dia tu suci tapi tak boleh guna untuk bersuci. Contoh kata kita pergi rumah kenduri, ayak merah atau kait yang lazim. Ambil ayak tu,
basuh tangan. Contohlah kita kata tangan kita kena najis, tak cicak. Kan? Kita cuci, ambil air merah basuh. Hilang tak suci kita? Tak hilang. Kenapa? Air ni bukan air mutlak. Air ni disebut air yang lazim, dia berkait dengan merah. Air merah tak sah guna untuk bersuci. Air tebu, air nyok, tak boleh. Tu dia pakai air Milo, suci, tak boleh guna untuk bersuci. Mop pun betul lah, bila kita pi cuci bagi kering tu, mop tu lagi main tak gitu, air kencing tu dia tak siram dengan air lain. Kalau kanak-kanak lelaki tak apa, kalau kanak-kanak anak perempuan dia guna mop tu saja. Habis tu habis, kemudian tok mai bijak angkat Allahu Akbar semayang, habis. Kenapa? Tertanggung najis hukmiyah, najis pada hukum. Tu kena faham tu. Bukan ainiyah nampak tengok. Ni hukmiyah, pada hukum tu najis. Macam kita lah tersentuh babi tersentuh najis mu'aladah, dia basah, tangan kita pun basah. Kemudian kita ambil tisu lap kering. Habis tu najis dah. Dia tetap najis, kita tak nampak. Semayang sah dah. Tak sah pada tanggung najis. Najis berat. Habis tu kena 6 campur 1 dengan selut. Lagu tu boleh. Bab bersuci ni penting. Kita mandi pun lagu tu juga. Sukatan 2 kolah tak cukup. Yang kata 2 kolah, kok dia mesti 12 inci. 12 inci persegi. Persegi dalam dalam luar lah. 12 inci persegi. 24 inci persegi. 24 inci persegi. Tapi tak cukup. Bila tak cukup, tak cicak ada situ. Maka ayak tu dia panggil ayak yang tersentuh dengan najis. Dia panggil ayak mutanajis. Kita sayang ke ayak tu, ambil getah, isap buang najis tu. Ayak tu ayak mutanajis. Kemudian kita mandi. Bila kita mandi, kita lap. Najis hukmi, pada hukum najis dah. Habis semayang sah tak sah. Walaupun halap. Atau ayak tu ayak mutanajis. Ayat yang tersentuh dengan najis. Kita buat baik tu. Nak bagi clear-clear tu. Mutanajis. Ayat yang terkena. Habis tu macam mana nak mandi? Ambil lah ya. Pakai getah kan. Ayat mutlak. Bagi kena ayat mutlak. Ayat yang boleh guna untuk mandi ayat mutlak. Ayat yang suci dan boleh kita guna untuk bersuci. Ayat tu kena mengalir. Jangan sapu tak boleh lah tu. Sapu-sapu tak boleh. Kadang-kadang kena tak cicak di baju kita. Buang tak cicak. Celup-celup yang ni. Mengalir ke tak? Dah. Habis tu macam mana? Pika pancok. Bagi dia lari sekali. Mengalir dah. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Yang tu saja. Hilang bau dia. Tak bau dah. Hilang warna dia. Warna diberi, tak mau juga, tonyoh tak mau juga. Warna tetap duk kuning juga. Diberi ke maafan. Rasa tengok dengan tangan. Tak ada dah. Tak apa. Kaedah bersuci juga. Ayam kuat. Hilang bau, hilang rasa, hilang bau, rasa, warna. Lagu tu tu cara bersuci dah tu. Tu air basuh washing machine tu pun kena jaga tu. Kena jaga betul-betul. Ambil baju Tok Wan ni, masuk. Kemudian budak-budak punya najis kencing depa masuk dalam washing machine. Tahu tak apa? Ambil air dulu buka. Atau air mutlak tu gerang. Buang kali gue. Kan? Bubuh lagi sekali lagi. Berong. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Selesai. Boleh lagi tu. Tu pun kita kena jaga tu. Kadang-kadang orang tanya, tapi orang marah. Tu, basuh di kedai-kedai basuh tu macam mana? Tu, hak basuh tu tambah lah ni lagi bahaya tuan-tuan. Lagi bahaya kalau orang tu ada coronavirus. Hospital, saya biasa kerja hospital, orang accident darah pitok dalam tu. Geli tak kata? Geli. Habis tu belilah washing machine satu. Tak ada duit, hentak mesej ke Kak Rosni nak pinjam nak beli washing machine. Habis tu washing machine ni ustaz ni nak juga lipat, beli. Dia ada jenama tu daripada Indon ke kan. Beli buh di rumah seorang orang lipat. Kan senang.
Ayah, nak lipat pun nak kena tak mau segan nak lipat, beli. Jadi nama made in Indonesia. Beli, buh di rumah. Dia boleh lapat, semua basuh, semua komplit. Boleh Rosli? Tak ada masalah. Semua tak mau, yang ni tak mau, yang ni tak mau. Jadi bagi ustaz tak apalah dia buat gitu, eloklah kan. Tapi hak basuh tu. Mai pula puak-puak kapiak harbi pula duduk basuh. Kapiak harbi, kapiak yang kita kata yang menghina Islam, lepas tu duduk campur sekali. Tak elok tapi kalau ke bab suci kita tengok orang jaga kan, hak yang ni untuk muslim, hak yang ni non muslim, kita pergi tak ada masalah. Yang kedelapannya, ketiadaan sesuatu yang menafi, yang menegah yang menafi ia akan wudu. Ada perkara-perkara yang kita kata yang bercanggah dengan wudu. Ketiadaan sesuatu yang menafi akan wudu dan mandi, iaitu haid. Macam dah haid tu menafi tu. Nak ambil wudu macam mana haid? Ingat ni ada juga golongan lain ni alim lebih. Pahaman ni bukan pahaman kita lah. Bila orang perempuan haid tak boleh semayang. Tapi si suami kata hang pi ambil wudu. Tafakur saja. Saya tanya balik, wudu tu ibadah ke apa? Ibadah. Habis tu tak boleh haram. Orang perempuan bila main lagu tu istirahat. Mandi biasa je kot. Ibadah tu wudu itu ibadah, hukum haram, tak boleh. Nah, tu kita tengok. Kita tengok dalam kitab kita. Dia kata tu. Yang jelas tahu ni. Kedelapannya, ketiadaan sesuatu yang menafi ia akan wudu dan juga mandi. Nak mandi berhadas besar apa, kita pun berhadas, cuma kita mandi adat. Kan? Mandi adat. Iaitu contoh haid. Tu benda tu yang menyegah daripada kita mandi dan juga berwudu. Masuk mandi tu mandi hadas besar tu. Wudu tu hadas kecil. Tak boleh pasal kita haid. Dan nifas dan juga nifas. Dia menegah kita kalau kita haid nifas macam mana ambil wudu apa? Betul tak? Nak angkat dia besar apa, tak selesai lagi. Yang kesembilannya, ketiadaan ni kita bicara tentang berwudu dan mandi. Ingat yang tu dua ni Yang kesembilannya, ketiadaan mempaling. Mana mempaling? Mengubah. Mana paling mengubah akan niat. Akan niat bagi yang lain daripada keduanya, iaitu hadas kecil dan juga angkat hadas besar. Seperti niat, apa dia panggil, niat tabarut. Apa makna niat niat tabarut? Tulis. Mana kata tabarut, macam kita dia panggil apa? Macam kita semayang kan, rokok, tapi dia ada tabarut. Dia apa dia kata masa tadi nampak benda putih. Satgi bila rokok, satgi aku rokok, aku nampak nak tengok benda tu tik cicak ke apa. Dia ubah niat dah. Kita rokok ni lepas kita iktidal, satgi kita nak rokok, dia masa diri betul, dia tengok di depan tu putih. Kemudian dia tak sah sama ada tik cicak atau benda apa. Maka niat dalam hati dia. Dia turun rokok tujuan nak tengok tik cicak. Maka di waktu tu maka batal solat dia. Rokok batal, solat batal. Dia i'tidal, rokok pun tak nampak, satgi sujud, satgi aku nak tengok. Kalau tik cicak aku nak ubah sikit. Maka sujud dia bukan kerana Allah Ta'ala, kerana tu kata ubah niat tu, kerana nak tengok tik cicak ke apa. Maka waktu tu solat dia batal. Pasal apa? Dah batal sujud. Sujud semata-mata dia kena turun sujud dengan niat sujud semayang, tapi dia sujud kerana nak tengok benda lain, maka batal. Tu maksud dia tu. Tu makna kata berubah niat seperti niat tabarut semata-mata. Dia kadang-kadang ni macam nyamuk duk ketik di kaki tu. Bila rokok, satgi aku pederas sikit rokok, satgi nyamuk tengok aku rokok, dia lari. Lingkup seperti niat tabarut keduanya tu tak boleh ubah niat lah. Maksudnya jangan ubah niat lah. Kalau mandi hadas besar dengan niat kata mandi untuk adat tak boleh lah. Begitu.
Yang ke-10 bahawa yang ke-10 saya tengok sampai tak ada nak apa nak ni. Yang ke-10 tu bahawa melebih akan basuh daripada kadar. Macam mana basuh? Contoh basuh tangan tau. Dalam wuduk kita basuh tangan hingga ke tangan ni sampai ke siku. Tapi takut kita basuh tu cun-cun dengan siku, takut tak sempurna. Maka kita naik bagi sikit, lebih sikit, naik ke atas sikit. Mala yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib, melainkan dengan satu perkara. Hak asalnya benda tu sunat, naik ke atas, tetapi hak sunat tu dia berubah jadi wajib kerana takut hak wajib tak sempurna. Bahawa melebih akan basuh daripada kadar yang wajibnya kerana hendak merata akan basuhnya tu. Basuh bagi lebih sikit Yang ke-11. Tengok yang ke-11. Bahawa ditahqiq ia akan sesuatu yang mengendaki ia bagi wuduk dan mandi. Tahqiq mana ada sungguh. Dia kena nak mandi. Mana kata bahawa tahqiq mana ada sungguh-sungguh. Dia kena yakin, pasti, mesti. Dia kena yakin tu. Dia kena yakin apa? Yakin ia akan sesuatu yang mengendaki akan ia ambil wuduk atau mandi bagi wuduk dan mandi. Dia kena yakin lah kalau dia tak ada wuduk, dia kena ambil wuduk, dia kena yakin kata dia tak ada wuduk. Kalau dia dah kering dah haid dia nak angkat hadas besar, dia kena yakin, dia kata kering dah lah. Kemudian baru boleh. Wuduk perlu tu ya. Tapi kalau ada wuduk tapi ambil berapa lagi? Dia yakin kata memang wuduk dia batal dah. Punca dia yakin kata wuduk dia batal, dia yakin kata dia dah suci dah daripada haid, maka di waktu tu baru mandi. Jangan duk was-was, tak boleh. Tu dia kata di sini, dia kata bahawa ditahqiq ia akan sesuatu. Makna kata akan sesuatu yakin kita ada wuduk. Kalau yakin kita ada wuduk atau mandi. Yakin kita tidak ada wuduk, yakin kita kata kita ni dah clear bersuci kan, dah clear haid dah, baru kita boleh nifas ke baru boleh. Yang mengendaki untuk niat berwuduk ataupun mandi, bagi wuduk ataupun mandi. Mandi itu makna mandi hadas besar. Yang ke-12-nya, membasuh sesuatu ia akan anggota yang bertambah, yang lebih. Jari dia ada 5, tadi 6, ataupun tumbuh isi dan sebagainya. Menyerupai ia dengan yang asal. Jari lebih kan kita katakan. Jari dia ada 6, jari kaki ada 10. Mana dah tahu kan? Yang tu kena basuh nah. Tu dia kata tu yang kedua, membasuh, kena basuh juga hak anggota yang lebih tu. Kalau jari tu 5 tapi jari dia 7, hak lebih tu kena basuh. Ataupun isi yang lebih, yang kadang dia ada macam biji, kena basuh lah benda tu. Akan anggota yang bertambah, mana yang lebih, yang menyerupai ia dengan yang asal. Yang ni penting. Yang ni. Dan ditambah bagi wuduk. Tak ada wuduk, sembahyang no, engkau ada kecil. Orang yang mempunyai darurah, terdesak. Darurah tu dia terdesak, iaitu dia kena ada pula 3 syarat pula. Contoh macam mana? Kalau kami lelaki ni dia panggil sasul bauli, air kencing keluar tak berhenti. Ada tu orang lelaki tu. Dia fatwa dia, orang yang ada sasul bauli pergi cari pokok tutup bumi. Fatwa dia pergi cari, dia kena pantang, diharam bagi dia makan benda-benda pedas. Dia pergi cari pokok tutup bumi kan. Di belah kelapa sawit tu ada apa? Buang-buang daun dia, ambil akar 7 pokok akar dia saja.
kemudian basuh bersih-bersih, kemudian rebus 4 cawan teh ais. Ayam tu suka ada 4 cawan teh ais, rebus sampai tinggal 2 cawan, minum, insya-Allah sasul bauli dia hilang. Kemudian kalau orang perempuan dia panggil istihadah, kan, darah yang keluar yang lebih pada waktu haid dia, yang tu dikait istihadah. Cuma perbezaan dia, kalau darah haid dia warna kehitam-hitaman dan bau dia hanya. Tetapi kalau istihadah tak. Istihadah darah dia macam kita kena luka, dan dia tak bau. Itu istihadah. Cuma kita kena faham cara orang nak, macam orang lelaki, kita ulah lelaki sasul bauli. Dia bila dia nak angkat, dia nak berwuduk, dia kena tunggu dan dia kena yakin masuk dah waktu solat. Hang yakin apa? Aku yakin dengan jam lah. Hang yakin apa? Aku dengar orang azan. Dia yakin dah dengar orang azan. Bila lagu tu, maka segera dia pergi basuh dia punya awang dia. Dan dia yakin basuh awang dia tu kena tentukan air hukumnya, air suci dan boleh guna untuk bersuci, tak boleh guna air lain. Dia kena yakin. Dia tentukan dia suci apa dulu semua, kemudian dia pakai lapik kapas, kemudian dia buatlah macam mana, asalkan air tu jangan mengalir. Antara basuh tu, kalau dia pergi suci tu dia lagi apa ni, Pak Hasan mai, dia pergi duduk sembang dengan Pak Hasan, tak boleh lagi, dia kena suci lain. Dia kena berturut-turut. Abang ni tak boleh ni, kawan ni nak ambil wuduk ni, aku nak sembahyang. Azan tu basuh hak dia dulu. Cong, kemudian balut. Basuh dengan air yang suci dan air tu boleh guna untuk bersuci, dia panggil air mutlak. Dia balut hak dia punya, tentukan jangan keluar. Bola macam baja pula. Ben apa ke? Diikat lagi elok. Kemudian dia boleh untuk satu wuduk, ingat, untuk satu wuduk, untuk satu sembahyang fardu sahaja. Dan ingat clear ni saya, dan niat dia tak sama dengan niat macam kita sihat. Macam saya tak ada sasuh badi, sahaja aku mengangkat hadas kecil kena Allah Ta'ala. Saya taubat lelaki dulu, selesai masalah tu. Kalau orang yang sasuh bauli, niat dia tak sama, sahaja aku angkat hadas kecil bagi mengharuskan aku sembahyang fardu. Kan, saja aku mengangkat hadis kecil bagi mengharuskan aku sembahyang fardu. Ada macam biasalah. Kemudian dia bagi salam, maka di waktu tu batal dah wuduk dia tak boleh dah sembahyang fardu, tak boleh. Tapi kalau qabliyah ba'diyah boleh dah. Sunat tarawih boleh dah. Hantamlah sembahyang sunat banyak mana pun. Boleh lah lagu tu nah. Tapi sembahyang fardu cuma ni mai dekat-dekat nak tarawih ni, ustaz nak pesan, nak tolong peringat, bila masuk waktu sembahyang sunat tarawih, bukan lepas Aisyah, lepas solat Aisyah. Jangan kata lepas Aisyah. Jadi kita kalau main di masjid, kalau kita main terlewat, tentukan kita dah sembahyang Aisyah, baru kita sembahyang sunat tarawih. Siapa-siapa kalau main di masjid orang dah sembahyang sunat tarawih, dia pun jian tarawih, tak sah lagi haram. Tak sah lagi haram. Habis tu macam mana? Orang sembahyang sunat tarawih walaupun berlainan niat, aku sembahyang fardu Aisyah, makmum kena Allah Ta'ala, Allah, okey. Dia sembahyang macam biasa, dia baca surah apa semua. Kemudian sekali depa bagi salam, dia bangun tambah lagi 2. Boleh nak? Jangan duk pi duk sembahyang tarawih kerana waktu dia tak masuk waktu, hukum haram. Dia kena lepas sembahyang. Walaupun kita mai di masjid pukul 9.30 dah pun, tapi Aisyah tak sembahyang lagi, dia pergi sembahyang sunat tarawih, hukum dia tak boleh. Dia kena sembahyang fardu dulu, baru dia boleh sembahyang sunat tarawih. Kalau tidak, dia bukan sunat tarawih, dia panggil sunat tawarih. Yang tu banyak orang buat, saya tengok. Dia pemain di masjid, dia sembahyang sunat tarawih tu. Satgi penghujung, satgi baru sembahyang fardu Aisyah. Haram lagi, tak sah. Dan seandainya dia tahu haram, tak sah, saja-saja aku nak buat dengan niat mempersenda, murtad, wala'iyadzubillah min zalik, pasal mempersenda. It's very dangerous, no? Boleh? Baik. Jadi orang sasuh bauli ni pun jagalah. Dia kalau nak pergi buat sembahyang Jumaat pun dia kena clear betul-betul. Dia kena clear betul-betul. Dia tu
khutbah satu wuduk tu, kalau orang nak baca khutbah tu. Dua khutbah, 2 kali wuduk. Habis tu macam tu, Ustaz baca khutbah, bagi orang baca khutbah senang. Tu saduk kalut lah. Tu. Begitulah juga kalau kita accident, kita kena tayamum. Pun lagu tu juga. Dia kena masuk waktu dahulu, niat dia sama. Sahaja aku mengangkat, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan aku semayang fardu lagu tu. Kemudian tengok anggota wuduk tu yang nak kena fardu, nanti kita sembang bicara lain dalam bab, kena ada praktikal dalam bab tayamum. InsyaAllah. Orang lelaki, orang perempuan, istihadhah bagi orang perempuan. Banyak ustaz dah tengok bila mengandung. Bila mengandung, tiba-tiba turun darah. Semayang pada dah. Nak semayang macam mana? Duduk di hospital, semayang sambil tidur. Panggil suami hang pandai sampai aku di lagu ni, hang bawa spray. Hang tolong cuci Ustaz. Kata-kata, hang boleh deh. Pakai apa semua elok. Menghadap qiblat. Allahu Akbar. Lagu tu. Tak boleh. Kerana hak keluar tu bukan dia nifas dah. Nifas lepas. Sebelum tu dia kira macam nilai dia istihadhah. Sebab tu dia punya warna dia tetap jernih. Orang perempuan perlu tu kalau nak semayang kalau dia main istihadhah, darah tu darah kita, darah penyakit, dia kena suci. Bila nak suci, masuk waktu dulu. Bagi salam yang kedua tu, maka batal dah wuduk tu. Semayang sunat bolehlah kan. Hak fardu. Satu fardu orang tayamum, sasul bauli, istihadhah satu fardu, satu wuduk untuk satu semayang fardu only. Tapi semayang sunat dia boleh buatlah macam mana pun. Allah alam. Ustaz baca sikit lagi. Ya, any question about the kemas Pak Dot. Apa dah? Bab suci. Tak ada. Okey, kita sambung lagi. Yang pertama, mendahulu akan apa? Kita tengok dalam kitab ni. Saya sampai nak baca pun tak boleh dah. Yang keberapa? Yang pertama. Yang ketiga kah? Oh, yang ni yang ketiga nah. Yang pertama ya. Biar saya tahu, saya tengok. Baik, yang pertama mendahulu akan istinja. Saya sampai nak baca pun tak boleh dah. Istinja. Yang dok kata batu tu alat untuk beristinja. Ayam alat untuk beristinja. Batu alat untuk beristinja. Ditahfiz. Ditahfiz tu dia kata tu. Tahfuz je ada itu. Tahfuz atas wuduknya. Apa makna tahfuz? Dia nak istinja. Istinja. Bila kata tahfuz tu maksud makna tahfuz tu dia memelihara. Tahfuz makna memelihara. Makna kata dia kena basuh tu, dia kena faham lah kita kata nak basuh tu macam mana. Kan? Yang kita basuh tu dengan guna kita kata kalau batu dia kena macam mana, kalau air macam mana basuh. Tentukan air tu mutlak, air tu suci, lagi boleh guna untuk bersuci. Kemudian kena perbezaan kulit orang perempuan, contoh kata dia nak dia basuh air besar dia. Tak sama dengan kami orang lelaki basuh. Kami orang lelaki basuh dia akan berasa sebat. Dia berasa sebat itu dengan makna dah bersih. Kulit orang perempuan kalau sebat, makna kata tak bersih tu sebat. Macam kita kata ni, sebat ni kan, tu tak bersih. Orang perempuan kulit dia pasal lincin, tu makna bersih dah. Perbezaan orang lelaki
Kami orang lelaki kalau basuh, kalau duk pasal lincin tu najis dia lagi. Berhati-hati dia kata tu, kena pelihara tu. Bagi orang lelaki. Basuh untuk apa ayat besar pasal mahal tu. Basuh ayat besar dia kata. Kalau kami basuh dengan sabun sampai kami duk pasal lincin lagi, tak boleh. Dia kena pasal sebat. Keras sebat dah. Orang perempuan pula macam mana? Kalau dia dah pasal sebat tak boleh. Sampai dia rasa lincin, makna kata bersih dah. Mengaji di pondok lagu tu sampai kita kena yakin. Kena yakin sungguh-sungguh tu dia kata tahfuz tu makna memelihara. Bila kata memelihara tu kena jagalah. Dia kena tahulah bersuci tu ayak tu kena ayak mutlak. Jangan nak ayak tu ayak mutanajis. Kolah tak cukup 2 kolah ataupun ayak mustakmal dia guna untuk bersuci, kira dia tak ada tu, dia tak panggil sifat tahfuz lah tu. Mana kata basuh, buang najis tu dulu, kemudian baru basuh tempat yang kena najis tu. Baik. Macam kita katalah cicak. Buang dulu pek cicak tu, kemudian basuh tempat yang kena pek cicak. Tu makna dia kata tu yang disebut sebagai tahfuz. Tahfuz tu makna kata memelihara. Kita kena tahu cara bersuci ni. Pertama tu tahfuz tu dia kena faham ilmu suci, mesti ayak tu suci dan boleh guna untuk bersuci. Dia sebut ayak mutlak. Satgi dia guna ayak mutanajis ke, dia guna ayak TO ke, tak boleh teko. Dia tu suci tapi tak boleh guna untuk bersuci. Dia panggil qaid yang lazim. Atas wudu. Yang kedua wajib mualat. Mualat ni mana macam saya lah. Saya pergi bersuci-bersih dah basuh dah. Atas sebab saya sasul bauli, Pak Hasan mai habis sembang. Habis dah, tak kena suci lain. Kena suci lain. Dia kena betul-betul habis saya suci awang, habis suci awang, kemudian ambil wudu, tak boleh dah. Terus saya semayang pergi duk kena rokok sebatang, tak boleh. Pergi duk nganga tengok tak boleh. Dia kena istihadhah pun lagu tu. Dia kena mualat betul-betul. Kita tengok. Yang keduanya wajib mualat. Mualat mana berturut-turut antara istinja dan tahfuz tu dan antara tahfuz dengan wudu. Dengan wudu. Habis tu antara wudu dengan sembahyang berturut-turut. Satgi kita ni dengar orang azan, kita pergi basuh dah semua, pakailah apa-apa semua. Mai orang nak sembang dulu, mai anak kata mak mai makan nasi dulu, tak boleh, dia kena bersuci lain. Batal dah suci tu. Pasal apa? Orang jenis istihadhah dan juga sasu bauli, dia benda tu duk keluar, ayak najis tu duk keluar. Pergi duk sembang apa tak boleh, dia kena direct terus je. Terus saja. Berbezalah kalau di masjid kita dah basuh apa semua di masjid, kemudian kita ambil wudu, kemudian satgi orang iqamah tu perkara yang bersangkut pun dengan solat, tak apalah, ni pergi duk sembang. Duk sembang orang tak boleh, dia mesti berturut-turut. Istihadhah orang lelaki sasul bauli, dia kena berturut-turut. Orang lelaki pun ada, hak orang perempuan pun ada apa dia, jenis buasir. Perlu betul juga. Buasir perlu betul juga. Hak jenis keluar lah, kalau hak tak keluar tak apa. Jadi kalau orang perempuan kan, orang lelaki yang ada buasir, mai jumpa Ustaz Cik Ros, jangan lama-lama. Bawa apa dia? Buah apa ni? Buah delima. Ibu kunyit sikit. Kemudian dan juga buah delima, ibu kunyit, daun inai. Hari yang nak mai kat Ustaz tu bawa daun inai. Cekak dia, mai Ustaz turun syipak air mineral sebotol. Hang lama mana pun insya-Allah dengan izin Allah. Orang lelaki pun kena buasir, jangan potong. Orang lelaki kalau potong, cerita saya balik. Orang lelaki kalau dia buasir, dia potong, hilang sifat kelakian dia. Mai kat Ustaz, panjang mana pun tak apa, kita ketiak boleh insya-Allah. Kena duit dah harus ni. Dak pun mailah, kau kena duit pun. Orang perempuan lah, rahim jatuh ke, penyakit putih banyak ke, apa juga ke, mai jumpa, bawa benda tu. Apa dia? Syarat buah delima mesti yang ada crown. Crown tahu, you know ada crown. Tak ada yang tu tak mau. Dia punya khasiat dia tu, crown dia tu. Kalau pergi beli di kedai tentu kan ada dia punya crown dia tu. Buah delima. Tu hak kepala dia tu. Cun-cun. Berapa? 2 biji. Kalau hak sikit-sikit, sebiji only. Ibu kunyit dan juga daun inai.
Saya baca sikit lagi. Dan wajib mualat antara istinja dan tahfuz antara tahfuz dengan wudu, antara wudu dengan semayang. Yang ketiga diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Buat benda-benda tu yang kita kata bersuci dan apa semua tu, yang ada penyakit istirahat dengan penyakit sasul baulik itu diperbuat sekalian itulah tadi itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Makna kemudian dah masuk waktu semayang baru boleh bersuci. Macam orang tak ada penyakit itu, tak masuk waktu semayang, yang paling awal tak masuk lagi waktu semayang, dia bersuci dah dan ambil wudu dah. Tapi orang yang ada penyakit ni tak boleh, dia kata diperbuat sekalian itu kemudian mana selepas kemudian daripada masuk waktu selepas masuk waktu syahdan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Makna syahdan tu ambil perhatian, benda ni penting sangat. Wallahu a'lam. Siapa-siapa nak berubat saya akan ada satu orang duduk di Tikan Batu, dia berubat buasil kat tempat luar kena beratus-ratus. Dia kata kalau nilai dia berubat buasil rata ni, dia kata sekok kebau dah nilai RM4,000 lebih, dia kata. Apa mai kat ustaz? Jangan pi tu hak jenis ikat apa semua jangan. Rosak orang lelaki kalau dia buasil dia potong maka hilang sifat kelakian dia sampai mati. Jangan. Mai kita ketiak. Bini tak ingat nombor telefon ustaz. Apa punya bini? 012 216 0683. Tu tanya kat Rosli suami dia nama apa? Lupa apa. Lagi satu orang yang ada alergik badan, alergik gatai-gatai tu, cucu ke, tuk ke, tak payahlah pergi klinik akid, kena 100 lebih. Maka ustaz bawa busut dengan air mineral cukup. Busut, ponsu. Ponsu. Busut tu. Orang tu alergik guna bawa mineral tu yang penuh badan kan. Bawa mai. Sirosis yang doktor kata tak ada ubat, mai kat ustaz. Sirosis. Siapa yang duduk petang perdana, alhamdulillah satu orang tu kena penyakit sirosis, dah mula hilang dah. Sirosis. Sirosis ni gatai-gatai badan ni. Sirosis. Ya. Boleh. Semua boleh, yang tak boleh bukan saya. Saya tolong recommend ya, tolong doa ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu bika min sakhatika wa na'udzu innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Ustaz tolong peringat kereta bawa kereta nak buh minyak tu, tolongkan semua bawa sarung tangan. Kalau tak bawa sarung tangan bahaya. Kalau tidak suruh dia pebuh tak apa. Kita jangan sentuh. Kemudian tentukan kalau kita nak bawa anak kita ke cucu kita ke siapa kita kan nak pergi pasar-pasar raya, tentukan wudu. Tentukan ambil wudu, jangan tak ambil wudu. Kerana kuman coronavirus dia takkan boleh kena wudu. Bila kena wudu dia akan pecah.